الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan berpesan kepada seluruh yang hadir pada hari ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan dengan kita meninggalkan segala larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sidang Jumaat sekalian, takwa sahaja yang akan menjadi tiket untuk melayakkan kita melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita kena tahu bahawa kita ini tuan-tuan bukan selama-lamanya akan berada di muka bumi Allah ini. Kita akan kembali ke tempat asal kita, ke kampung halaman kita, iaitulah negara akhirat. Dan kita tuan-tuan tidak ada pilihan melainkan kena pastikan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab lawan kepada syurga namanya neraka. Dan tuan-tuan tidak akan sanggup untuk berhadapan walau satu detik untuk kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan seringan-ringan azab yang akan dikenakan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ialah diletakkan batu di tapak kaki hingga menggelegak otaknya. Diletakkan batu daripada api neraka sehingga menggelegak otaknya. Kalau menggelegak otak, bayangkan apa yang terjadi kepada kakinya, bayangkan apa yang terjadi kepada tubuh badannya. Itu seringan-ringan azab yang dikenakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita takkan mampu untuk berhadapan dengan siksanya api neraka. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Oleh yang demikian, kita kena pastikan kita ni masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga tentu menjadi idaman kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syurga akan dikurniakan kepada hamba-hamba Allah dengan dua syarat seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah menceritakan dalam ayat tersebut tentang dua ciri orang yang akan dikurniakan kepada mereka syurga. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka melakukan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahawa ketika itu sudah tidak ada lagi kesedihan, sudah tidak ada lagi susah hati, sudah tidak ada lagi kesakitan, sudah tidak ada lagi lemah, melainkan seronok demi seronok, nikmat demi nikmat akan kita kecapi. Kemuncak kepada kenikmatan apabila kita berada di syurga Allah Subhanahu wa taala ialah pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak kepada nikmat apabila kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam riwayat bagaimana nanti semua ahli-ahli syurga sudah siap timbang hisab. Semua sudah siap timbang hisabnya dan layak untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala.
kita akan dihimpunkan di satu tempat, bergerak, dipimpin oleh kita tuan-tuan sekalian, subhanallah, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bersama dengan kita para nabi dan rasul, kita dibawa ke satu syurga, sampai di satu pintu namanya syurga khuldi. Di hadapan syurga itu tuan-tuan kelihatan para malaikat penjaga-penjaga pintu bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa yang kamu bawa dan apa tujuan kamu datang ke sini? Kata malaikat Jibril alaihi salam, hari ini aku bawa tetamu Allah subhanahu wa ta'ala, dan hari ini merupakan detik pertemuan mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada hari itu tuan-tuan sekalian menjadi VIP Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukalah pintu, kita melangkah masuk ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah hari itu, ketika itu, detik itu, kita akan merasakan nikmat demi nikmat, seronok demi seronok, nikmat yang tak akan berkurang. Setiap detik bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat, dan tak ada ketikanya nikmat itu lebih berkurang daripada nikmat yang telah kita rasakan. Subhanallah, masuk saja surga tuan-tuan, subhanallah, kita tengok di kiri kanan, masya Allah, cantiknya, subhanallah. Surga yang begitu indah, yang tak pernah kita lihat waktu hidup di dunia, bahkan tak pernah terlintas di kepala kita betapa indahnya, cantiknya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dibawa menaiki satu kenderaan. Dalam perjalanan kelihatan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok syurga bergerak memberi laluan kepada kita. Bergerak tuan-tuan, kita melihat di kiri dan kanan, subhanallah, mahligai-mahligai yang begitu indah. Di depan mahligai-mahligai itu kelihatan bidadari-bidadari yang begitu cantik, melambai-lambai suami-suami mereka yang berada di atas kenderaan. Kelihatan di mahligai-mahligai tersebut sudah tertera nama tuan-tuan dia, sudah tertera nama kita di mahligai tersebut yang begitu cantik, yang tak pernah terlintas di kepala kita, subhanallah. Kemudian dipendekkan cerita tuan-tuan, sampailah kita ke satu tempat yang dihamparkan permainan yang begitu indah, begitu cantik, subhanallah. Kita tuan-tuan disuruh duduk di situ, masya Allah. Pelayan-pelayan surga datang membawa makanan-makanan. Pelayan-pelayan surga membawa baju-baju yang indah daripada surga. Pelayan-pelayan tuan-tuan membawa, subhanallah, mahkota-mahkota yang indah, membawa cincin-cincin kebesaran kepada setiap ahli surga yang tertera nama Allah subhanahu wa ta'ala di cincin-cincin tersebut. Kita melihat dengan begitu takjub, masya Allah, cantiknya pakaian, cantiknya cincin, cantiknya mahkota, sedapnya makanan dihidangkan kepada kita. Sekali makan lagi sedap, lagi suap yang berikutnya lebih sedap daripada suap-suap yang lepas. Minum, kita minum minuman, yang minuman itu subhanallah lagi diteguk lagi sedap, lagi diteguk lagi sedap. Tak dapat kita gambarkan pada ketika kita hidup di muka bumi Allah ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kelihatan di langit seekor burung yang begitu hebat, yang begitu cantik, takjub kita, masya Allah, cantiknya burung ini, subhanallah, mengebar-ngebarkan sayapnya. Daripada helaian-helaian bulu-bulu sayapnya turun berguguran wangi-wangian yang begitu menakjubkan. Kena di pakaian-pakaian kita, subhanallah, wanginya, masya Allah, indahnya, seronoknya detik itu tidak dapat kita gambarkan pada ketika ini sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita menanti-nanti, menunggu-nunggu apa lagi nikmat nak maini, apa lagi seronok nak maini, subhanallah. Tiba-tiba kelihatan malaikat Jibril alaihi salam membawa satu mimbar yang begitu indah, yang begitu cantik, yang tak pernah kita lihat. Waktu itu subhanallah, malaikat Jibril alaihi salam minta Nabi Daud alaihi salam untuk naik ke mimbar dan membacakan kepada kita kitab Zabur. Kita mendengar dengan penuh takjub pertama kali dalam sejarah hidup kita, pertama kali dalam sejarah hidup kita, kita melihat Nabi Daud alaihi salam pertama kali dalam sejarah hidup kita, kita mendengar kalam-kalam
daripada kitab Zabur dibacakan sendiri oleh manusia yang mulia Nabi Daud alaihi salam, yang Allah berikan kepada dia suara yang begitu indah di muka bumi Allah. Turun Nabi Daud alaihi salam, naik pula Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam membacakan kepada kita kitab Taurat. Turun Nabi Musa alaihi salam, naik pula Nabi Isa alaihi salam membacakan kepada kita kitab Injil yang pertama kali kita mendengarnya, Injil yang sahih, yang benar, yang keluar kalamnya daripada Nabi Isa alaihi salam sendiri, pembawa kitab Injil tersebut. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, kita menanti-nanti akan kehadiran manusia yang paling mulia, manusia yang begitu kita kasih, kekasih Allah, kekasih kita, yang takkan sempurna iman setiap orang daripada kita kalau tak kasih kepada dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang begitu mulia, subhanallah, yang sangat-sangat kita kasih, yang sangat-sangat kita cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tak sempurna iman seorang daripada kamu, kata Nabi, sehingga aku ni dia kasih, dia lebih daripada anak, lebih daripada mak bapaknya, lebih daripada anak binanya, lebih daripada manusia seluruhnya. Orang yang sangat kita kasih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat kita rindukan, naik ke mimbar membaca daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada awal Al-Quran sehingga habis Al-Quran, Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita hafaz. Hari itu kita tengok sendiri, kita lihat sendiri, kita dengar sendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kasih, yang kita cinta, membacakan sendiri kalam-kalam Allah daripada Al-Quran keluar daripada mulutnya. Waktu itu kagumnya kita, subhanallah, tuan-tuan. Pertama kali dalam sejarah hidup kita, kita mendengar sendiri Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat menyebutkan dalam riwayat, kami tak pernah dengar suara yang lebih mulia, yang lebih indah daripada kalam Nabi Muhammad pada hari ini. Turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mimbar, kita tak puas hati, kita menunggu-nunggu apa lagi nikmat, apa lagi seronok yang Allah nak bagi pada kita pada hari ini. Subhanallah, tiba-tiba kedengaran di langit, Masya Allah, Rabbi, suara yang begitu indah, yang begitu menakjubkan kita, yang tak dapat kita gambarkan, yang kita yakin itulah suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-Ku sekalian, apa lagi yang kamu harapkan pada aku pada hari ini? Apa lagi yang kamu nak daripada aku pada hari ini? Kata Allah, tak ada apa dah ya Allah, melainkan hari ini kami dapat nikmat demi nikmat, seronok demi seronok. Tak ada apa lagi yang kami nak pada kamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami cuma nak redha-Mu ya Allah, kami cuma nak redha-Mu ya Allah, kami cuma nak redha-Mu ya Allah. Wahai hamba-Ku sekalian, aku berikan pada kamu redha-Ku pada hari ini, tapi ada satu nikmat yang lebih besar yang nak aku berikan kepada kamu pada hari ini. Kita menanti-nanti apakah nikmat itu. Tiba-tiba sidang Jumaat sekalian, terbukalah langit, terbukalah hijab langit yang pertama, keluar wangi-wangian yang begitu menakjubkan, yang begitu hebat, yang begitu sedap, yang tak pernah kita hidup sebelum ini. Keluar udara yang begitu wangi, saudara sekalian. Kemudian Masya Allah, Rabbi, terbuka langit yang kedua, terbuka langit yang kedua, subhanallah. Kita melihat akan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali dalam sejarah hidup kita. Daripada kita akhir balik hari itu, daripada kita berumur 7 tahun ketika disuruh oleh mak ayah kita sembahyang, Allah yang kita sujud kepadanya, Allah yang kita sentiasa mengangkat tangan berdoa memohon daripadanya, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memurniakan segalanya kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang kita puja, puji, rindu kepadanya setiap hari. Hari itu, tuan-tuan, dalam sejarah kehidupan kita, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang pada waktu itu, subhanallah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah lalu berkata, bangunlah, bangun, dah habis dah waktu sujud kamu di dunia. Dah, bangun. Hari ini hari aku menyempurnakan segala janji-janji aku. Hari ini hari nak aku tunaikan segala apa yang telah aku janjikan kepada kamu. Hari ini hari kamu dapat nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat, seperti mana yang telah aku janjikan waktu hidup di dunia dahulu. Tuan-tuan, itu merupakan salah satu, itu merupakan satu peristiwa yang sangat-sangat kita nanti-nantikan, sangat-sangat kita harapkan. Kita nak berada dalam majlis tersebut, kita nak berada ketika melihat wajah Allah tersebut, kita nak jadi ahli dalam majlis tersebut. Sidang jemaah sekalian, Allahu Akbar, subhanallah. Diceritakan dalam riwayat, dalam kitab Bahrul Mazi, bagaimana nanti kita di surga ada ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ceritakan nanti di surga ada satu pasar. Abu Hurairah bertanya, bagaimana keadaan pasar itu wahai Rasulullah? Adakah sama macam pasar kita di dunia? Dah. Pasar itu tidak ada jual beli padanya. Pasar itu apa yang kamu ingin dapat saja. Kamu akan duduk di mimbar-mimbar kamu masing-masing. Ada orang dapat mimbar kemuliaan, tempat duduknya daripada emas. Ada orang dapat daripada perak. Ada orang dapat daripada lu'lu'. Ada orang dapat daripada yang paling lekeh, yang paling teruk, tuan-tuan sekalian. Yang paling rendah nikmatnya di waktu itu mimbarnya daripada kasturi. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, pun begitu orang yang dapat duduk atas kasturi itu pun merasakan bahawa itulah nikmat yang paling hebat yang dia rasakan dalam hidupnya. Dia tengok subhanallah cantiknya pakaian orang tu, subhanallah, yang mendapat nikmat lebih daripada dia. Belum habis lintas dalam hatinya, kalaulah aku dapat pakaian yang macam tu, tiba-tiba Allah bagi pada dia pakaian seperti mana yang terlintas dalam hatinya. Cantiknya wajah orang tu, subhanallah, hasil daripada amalannya di dunia. Kalaulah cantiknya muka aku macam tu, subhanallah, Allah berikan pada ketika itu juga kecantikan para rupa macam mana yang terlintas dalam hati dia. Yang paling istimewa, tuan-tuan, Nabi SAW cerita waktu kita duduk di dalam surga, tuan-tuan, subhanallah, Allah turun bersembang dengan kita. Allah turun bersembang dengan kita, wahai fulan ibni fulan, wahai Tuhan. Disebutkan nama kita, Masya Allah, subhanallah, betapa Allah kasih dan ingat pada kita. Ingat tak kamu, wahai Tuhan, dulu waktu hidup di dunia dulu, duk teringin nak buat tu, duk cadang nak buat ni, tapi tak buat nak. Kita pun subhanallah rasa bersalah dengan Allah. Ya Allah, memanglah dulu nak buat tapi tak sempat, aku mohon ampunlah ya Allah. Tak sempat nak buat dulu waktu hidup di dunia, subhanallah. Ampunlah dosa aku, wahai Allah. Allah kata apa? Dah aku ampunkan. Dah aku ampunkan, sebab itulah kamu berada di sini pada hari ini, subhanallah, berlaku komunikasi dengan Allah. Duk refresh, duk peringat balik, flashback balik kisah-kisah waktu kita hidup di dunia dulu, menunjukkan betapa kasihnya, sayangnya Allah pada kita pada waktu tersebut. Sidang jemaah sekalian, itu di antara kisah-kisah yang akan berlaku, pertemuan-pertemuan liqa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pastikan kita berada dalam majlis tersebut. Pastikan kita ni jadi ahli syurga. Sebelum nak jadi ahli syurga, tuan-tuan, calonkan diri kita untuk jadi ahli syurga dulu. Waktu hidup di dunia ni, pastikan kita beramal amalan-amalan yang akan melayakkan kita melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW cerita dekat kita jalan-jalan, cara-cara bagaimana untuk kita melangkah masuk, untuk mencalonkan kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut, tuan-tuan sekalian, subhanallah, apabila ditanya oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisul zikr? Wahai Rasulullah, apa habuan kami dapat kalau kami mai duduk di majlis zikir, majlis memperingati kamu, majlis-majlis ilmu? Apa habuan yang akan kami dapat apabila kami mai ke majlis ilmu, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majalisu zikr, al-jannah, al-jannah. Kamu mai duduk majlis zikir memperingati Allah, kamu mai duduk di majlis ilmu memperingati Allah, Allah akan beri kepada kamu syurga, syurga, kata Nabi SAW.
Nabi sebut lagi dalam riwayat yang lain, masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang tempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni siapa yang janji pada kita ni? Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang janji. Yang Nabi ini wahwa sadiqul masduq. Nabi ini benar, lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kalam dan percakapannya. Maksud dia apa? Siapa yang mai duduk majlis ilmu, confirm dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan majlis ilmu, dekat mana hubung kaidah yang pertama tuan-tuan, apabila kita mai duduk di dalam majlis ilmu, pertamanya Allah menggugurkan segala dosa-dosa kita. Sehingga mengikut riwayat kata ulama, kita keluar daripada majlis ilmu, berguguran dosa-dosa kita seperti mana bayi baru lahir. Malaikat duduk di kiri kanan kita memohon keampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya dan rahmatilah dia, subhanallah. Selagi kita duduk dalam majlis ilmu, selagi itu malaikat memohon keampunan kepada kita sehingga berguguran habis dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa, bagaimana hubung kait dia majlis ilmu dengan syurga? Tuan-tuan, nak masuk syurga perkiraannya mudah, pahala banyak, dosa sikit, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dosa banyak, pahala sikit, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak banyak pahala, kena banyak amal. Amal pula bukan semua amal diterima oleh Allah. Amal yang diterima oleh Allah, syarat yang pertama ikhlas kerana Allah. Syarat yang kedua mesti tepat bagaimana ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat amal seperti mana ditunjuk oleh Nabi dan ikhlas kerana Allah, perlukan kepada ilmu. Nak dapat ilmu, tuan-tuan, tak boleh duduk di rumah tengok Maharaja Lawak. Nak dapat ilmu tak boleh tengok TV, tuan-tuan sekalian, Kilauan Emas. Nak dapat ilmu tak boleh kah depan TV, seronok depan TV, tuan-tuan. Nak dapat ilmu kena mai duduk di majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat ilmu kena mai duduk di masjid-masjid mengajar dengan tuan-tuan guru, subhanallah. Nak dapat ilmu kena luangkan masa untuk hadir dalam majlis-majlis tazkirah, majlis-majlis ilmu, supaya kita dapat ilmu. Dengan ilmu kita dapat beramal, dengan amal itu jadi pahala, dengan pahala itu mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita akan melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lapangkanlah masa, jangan sombong sangat dengan Allah. Jangan sombong sangat dengan Allah. Setiap hari daripada pagi sampai ke malam, tuan-tuan, kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia, subhanallah. Terlupa balik rumah tu, rumah yang Allah bagi itu Allah yang bagi. Anak isteri yang ada di depan kita tu Allah yang bagi. Makanan yang kita makan Allah yang bagi. Kerja yang kita pergi Allah yang bagi. Kereta yang kita bawa Allah yang bagi. Bahkan udara yang kita tu hirup ni pun Allah bagi, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba Allah bagi sekejap mai duduk di rumah dia, sekejap untuk hadir sembahyang berjemaah, kita buat tak tahu, kita buat tak dengar. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Mai sembahyang sat, mai sembahyang sat, mai rumah aku sat. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu kita boleh buat tak dengar, boleh buat perkara. Sedangkan apa yang kita nikmat itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil sekejap mai duduk rumah dia, sekejap mai tuntut ilmu dia supaya selamat di akhirat. Kita boleh buat tak dengar, kita boleh buat tak tahu, tuan-tuan sekalian, subhanallah. Jangan sampai kita nanti digelar sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luangkanlah masa, ambil masa, tuan-tuan sekalian yang duk mengaji, tuan-tuan yang disusun kuliah-kuliah pengajian di masjid ini. Ambil masa, subhanallah, di antara bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya, seharian kita peruntuk untuk dunia kita. Ambil sikit habuan bekal supaya nanti kita ada ilmu untuk mencalonkan kita sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau tak dapat tiap-tiap hari pun dalam seminggu, dapat 3-4 hari yang kita allocate khas, peruntuk khas untuk kita mai duduk bersila di depan tutup guru, depan ustaz-ustaz.
supaya kita ada ilmu untuk kita beramal. Nanti tuan-tuan, mudah-mudahan dengan amal itu jadi pahala dan kita berada bersama dalam liqa, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil pengajaran. Jangan sampai nanti kita pergi depan Allah dalam keadaan menyesal, bagaimana Allah cerita dalam Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa itu mereka tunduk kepala mereka di depan Tuhan mereka, tunduk menyesal, tunduk malu. Kenapa? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, hari ini kami dah tengok ada segala apa yang kami buat dulu. Kami dah tengok ada api neraka yang menjulang di depan kami. Kami dah dengar ada dosa-dosa yang kami buat dahulu. Kami dah dengar ada api neraka yang menjulang di depan kami. Rabbana absar wa sami'na farji'na, hantar kami balik ke dunia saat kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, hari ini kami dah yakin dah. Hari ini kami dah nampak dah. Dulu ustaz duk cerita, dulu orang duk bagi peringatan, kami tak nampak, kami tak dengar, kami tak yakin. Hari ini neraka di depan mata kami, baru kami yakin hantar balik ke dunia saat kami nak buat amal soleh. Waktu itu malaikat mau sebut dekat kita, pembohong kamu di depan Allah. Dulu hidup 60-70 tahun Allah bagi kamu umur, kamu tak mau buat amal lagi, baru nampak neraka depan mata, nak minta sekejap untuk balik. Waktu itu tak ada lagi dah tuan-tuan sekalian. Menyesal waktu itu sudah tidak berguna lagi. Cukup tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan sedikit daripada peringatan itu memberi peringatan, memberi mau'izah, memberi peringatan kepada kita supaya berubah menjadi orang yang lebih baik, dekat diri kita dengan masjid-masjid, dekat diri kita dengan majlis ilmu sebagai bekal untuk kita kembali bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahu an sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada hari yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, pada hari Jumaat yang digandakan segala pahala amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengajak tuan-tuan agar menginfakkan sedikit daripada apa yang Allah kurniakan kepada kita dalam kehidupan kita dalam bentuk rezeki. Tuan-tuan, dalam pembangunan ma'had Darul Faizin li Tahfidz Al-Quran wal Hadith yang saya bangunkan bersama dengan para sahabat saya di Pulau Pinang, di Kebun Tebal, tempat pelajar-pelajar menghafaz Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depan itu tuan, bukan setakat hafal Quran, target mereka subhanallah setiap tahun menghafaz 500 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa 4 tahun insya-Allah 2000 hadis, dan mereka akan melanjutkan pelajaran mereka ke Yaman sebagaimana telah kita susun dalam pengajian mereka tuan-tuan. Jadi subhanallah, kami sangat memerlukan kepada dana untuk pengurusan dan dana untuk pembangunan bangunan baru yang telah diwakafkan tanah oleh salah seorang daripada orang yang telah dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ada tabung kita sediakan dekat pintu, tuan-tuan boleh bagilah mengikut kepada mana yang tuan-tuan hajatkan. Mudah-mudahan itulah bekal sedikit yang akan kita bawa bertemu dengan Allah yang Nabi SAW sebut al-ilmu yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan nanti lahir daripada situ alim ulama-ulama yang menghafaz hadis Nabi SAW, menyebarkan agama di muka bumi Allah ini. Kita ada saham dekat situ insya-Allah. Dan tuan-tuan, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini juga marilah kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyebutkan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah taufik dan hidayah, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan kepada Beliau yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda Pertuan Agung Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Syah Ibni Almarhum Sultan Badrisha, supaya dapat memerintah dengan adil dan saksama berlandaskan kepada syariat-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah keselamatan kepada saudara-saudara kami di Palestin, di Syria, di Mesir, di Afrika, di selatan Thailand dan di mana saja mereka berada. Ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka untuk berhadapan dengan musibah ujian yang begitu berat untuk mereka tanggung. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jaga kami daripada musibah, bala bencana, mara bahaya, kepada cuaca yang berlaku sekarang ini. Ya Allah, Engkau turunkanlah hujan sekadarnya. Ya Allah, Engkau buangkanlah panas ini sekadarnya. Ya Allah, ya Allah, Engkau jaga kami daripada fitnah Dajjal. Ya Allah, kerana kami takut ketika kami hidup inilah Dajjal diturunkan, kerana tanda-tanda turunnya Dajjal begitu banyak di hadapan mata kami. Ya Allah, kami tak sanggup untuk berhadapan dengan fitnahnya Dajjal. Ya Allah, ya Allah, jauhlah Dajjal daripada kami. Ya Allah, jauhlah kami daripada fitnah Dajjal. Ya Allah, jauhlah kami daripada fitnah Dajjal. Ya Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma badil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min khilalika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa yadhkurkum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.